إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada kita ruang masa dan peluang serta taufik daripada Allah, kita dapat teruskan lagi pengajian kita daripada kitab Munyatul Musalli, di mana kita sampai pada muka yang ke-6 dah. Pada membicarakan tentang syarat yang ketiga menutup aurat. Baris yang ketiga daripada atas dan ketiga menutup aurat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, dan ketiga menutup aurat antara pusat dan lutut jika laki-laki dan sahaya perempuan dan sekalian tubuhnya jika perempuan dan khunsa yang merdeka, yang lain daripada mukanya dan dua tapak tangannya dengan suatu yang menutup dan menegah daripada dilihat warna kulit pada pihak atas dan kelilingnya, tiada pihak bawahnya, dan jikalau dengan lumur lumpuh sekalipun. Okay, masuk kepada syarat ketiga daripada sah sembahyang, iaitu menutup aurat. Menutup aurat. Jadi aurat ni pada bahasa ialah kekurangan. Al-aurah pada bahasa an-naqsu, kekurangan. Dari segi istilah ialah sesuatu yang wajib dituntut dan haram dilihat. Ma yajibu satruha wa yahrumun nazaru ilaiha. Sesuatu yang wajib ditutup dan haram dilihat. Okay, jadi di sini pengarang rahimahullahu taala menyatakan aurat ketika sembahyang. Aurat ketika sembahyang. Jadi pembahagiannya disebut di sini pertama apa? Antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut jika lelaki dan sahaya perempuan. Okey, jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, aurat ini nisbah pada orang lelaki. Orang lelaki dulu kita ambil. Dia ada empat keadaan. Empat keadaan. Ni sebab bab kita ni bab semayang. Pengarang sebut tentang aurat dalam semayang. Dia ada aurat ketika duduk seorang, ada aurat ketika dalam semayang, ada aurat ketika di luar bersama perempuan-perempuan ajnabiyah, ada aurat dengan isteri. Aurat isteri tak ada aurat, maksudnya mana boleh tengok belakang lah. Dari situasi tu, bagi nisbah orang lelaki ni ada empat keadaan. Pertama, kalau duduk bersendirian. Kita kalau duduk seorang rumah, ada auratnya apa? Kubul dan lubur. Makna pakai seluar Superman tu boleh lah. Pakai seluar Superman saja. Apa tak? Kubur dan lubur wajib tutup. Duduk seorang. Dah, musim-musim panas tutup pintu lah. Jangan tutup pintu dulu. Anak masuk pula guna toki ni. Dah, jadi kalau berada bersendirian, auratnya kubul dan lubur saja. Okey.
Sau'atai. Dua kemaluan dia. Yang kedua dah kena tutup juga ke? Kena tutup lah. Sebab bersama kita bukan ada kita sahaja, ada makhluk lain lagi, jin, malaikat. Tak? Jadi kita kena ada jugalah perasaan malu tu. Yang kedua, ketika dalam sembahyang. Ketika dalam sembahyang dan bersama dengan perempuan yang mahram kita. Siapa perempuan mahram kita? Anak perempuan kita, menantu kita, adik-beradik perempuan kita. Itu mahram kita. Dalam sembahyang dengan aurat dengan bukan mahram ni, aurat dengan mahram ni sama je. Apa dia? Antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut. Kemudian maknanya apa? Maknanya bahagian-bahagian lain tu boleh nampak dengan syarat tidak membawa fitnah lah. Itu benda hak asas dah tu. Andai kata kalau buka dedah pun, dedah dada ke, dedah beti ke, beti tak boleh lah. Beti boleh apa ke tak boleh tak? Benda-benda yang bukan antara pusat dan lutut membawa fitnah, hak tu jadi haram kerana bawa fitnah. Haram kerana bawa fitnah. Pada asalnya pusat dan lutut kalau dalam sembahyang. Makna orang sembahyang bagaimana disebut ni, antara pusat dan lutut. Jika laki-laki dan saya perempuan. Saya perempuan pun sama. Saya perempuan dalam sembahyang Okey. Jadi pusat dan lutut. Sembahyang pakai kain pelekat saja sah tak? Sah, tapi makruh lah. Makruh ya. Dia kena ada letak juga satu kain atas bahu. Kalau paling tidak pun ambil kain good morning sebang tok atas bahu. Tak. Jadi mayang dengan satu kain tu makruh. Pakai kain pelekat saja. Tutup pusat dan lutut. Sah tak sah, tapi makruh. Kena letak juga sesuatu ataupun kain ataupun paling kurang kain sebab ke atas apa ke atas bahu. Okey. Baik itu masa orang tahu haji kan sunat ittiba kan? Sunat buka apa nama ni? Bahu kiri ke bahu kanan? Buka bahu mana? Betul tak bahu kiri? Tak ingat dah. Ke musim balik. Bahu kiri ke bahu kanan buka? Bahu kanan lah. Kan musim belah kiri kan? Bahu kanan dedah tak? Bahu kanan lah. Jadi bila nak semayang sunat tawaf, selesai pada tawaf sunat semayang sunat tawaf kan, cabut tu pakai macam biasa. Okey. Kemudian tadi kita sebut iaitu ketika dalam semayang dan bersama dengan wanita yang mahram. Kalau dengan perempuan ajnabiyah di luar, hak ni dalam mazhab kita berat. Sama macam perempuan ajnabiyah dengan lelaki seluruh badan. Dan kalau dengan isteri serta hamba perempuan, hak dia lah, hamba perempuan yang bukan isteri orang, hamba dia, maka tidak ada aurat. Dengan bini kita tak ada aurat. Okay, itu kalau lelaki, macam dia sebut sini. Jika lelaki dan sahaya perempuan, hamba perempuan sekalipun, ya, dalam semayang, ya, syarat sah tu tutup antara pusat dan lutut. Dan kena tutup juga lutut dan pusat tu supaya biar ketika bergerak memastikan bahagian tersebut tidak terdedah. Kalau terdedah batal. Jadi daripada bab ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Maka wajib juga tutup lebih sikit supaya bila bergerak tu kain yang tu tidak terangkat sehingga menampak aurat. Sebab lutut pun masuk daripada dana aurat jugalah. Okey. Itu dia kata bagi jika lelaki dan sahaya perempuan. Dan sekalian tubuhnya jika perempuan dan khunsa yang merdeka, yang lain daripada mukanya.
Sekarang aurat perempuan. Perempuan merdeka. Perempuan merdeka ni aurat dia ada 5 keadaan, 5 situasi. Pertamanya, ketika bersendirian. Ketika bersendirian ataupun ketika duduk bersama wanita-wanita Islam dan juga lelaki yang mahram, aurat dia pusat dan lutut. Pusat dan lutut. Dia macam orang lelaki. Orang lelaki lebih sikit apa, sebab fitnah dia kurang. Orang puang ni kalau ketika bersendirian, aurat dia antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut. Jadi tempat kita ni, hak kita buat ni, kita tutup lebih lagi lah. Tutup lebih lagi lah. Molek lah tu. Sebab benda ni, hukum ni secara umum dia berubah-ubah dan juga tengok pada situasi juga. Tempat tu biasa orang tutup. Orang tak dedah tempat kita, orang tak dedah bahagian dada orang puang. Walaupun sama adik-beradik pun, dengan tok tua ke tak dedah. Sebab bagi kita menganggap itu satu keaiban juga, tutup juga. Cuba kita tengok negara Afrika. Kalau pergi dah, saya tak pergi lagi. Tengok dalam National Geographic, tempat dia biasa. Nampak tak? Orang-orang contoh negara, setengah tempat-tempat negara Afrika ke, atau setengah bagi ni biasa ni. Dedah maknanya dada tu. Jadi itu hukum ni ikut kepada asalnya, dia bukan aurat di depan mahram dia. Tapi wajib tutup. Kalau bawa fitnah, kena tutup lah. Kena tutup. Okay. Kalau tu kat gitu dah. Memang ada benda. Ni masalahnya anak dara lagi. Cucu tu jadi fitnah, maka wajib ditutup. Okey. Kemudian aurat perempuan dengan perempuan-perempuan kafir. Perempuan-perempuan kafir, bukan Islam ni lah. Maka aurat dia ialah boleh dia dedahkan benda yang perlu ketika kerja dia. Benda yang perlu ketika kerja dan berurusan. Apa dia? Contohnya kepala, rambut, muka, tekak, tangan. Hak tu boleh. Lebih pada tu tak boleh lah. Dia tak sama macam perempuan Islam. Perempuan Islam aurat ni pusat lutut. Tapi perempuan kafir ni aurat dia kena tutup aurat, kecuali benda yang perlu untuk kerja dan ketika biasa orang tak tutup. Ni yang banyak orang tanya. Contohnya pelajar-pelajar yang duduk sekali di asrama, ditempatkan bersama dengan kawan dia bukan Islam, non Muslim. Jadi kat sini yang jadi dalam kitab-kitab setengah kata auratnya sama macam apa? Macam lelaki. Tahu? Jadi rohok macam mana ni? Bukan nak pakai tudung sama. Dia duduk seasrama, satu bilik dengan orang bukan Islam. Jadi nak pakai macam mana? Bukan nak pakai tudung sama. Nak tidur pakai tudung tu. Jadi yang dibenarkan ulama ialah apa yang selain daripada ma la yabdu indal mihnah, sesuatu yang tidak dibuka ketika buat kerja atau ketika urusan, itu kena tutup. Jadi di sini benda yang perlu buka, contohnya benda yang biasa ataupun memerlukan keperluan dalam kerja ataupun buat apa-apa pekerjaan, dibenarkan. Contoh kepala, ni sebut kepala, muka, tekak, tangan sampai ke lengan boleh, kaki sampai ke lutut. Ini disebut dalam kitab-kitab, antaranya jelas dalam Taqrirat As-Sadidah. Maka di situ dibenarkan. Jadi tak ada masalah lah. Perempuan Islam duduk bukan dengan non-Muslim dalam asrama, maka dibenarkan benda yang biasa dibuka. Lebih pada tu tak boleh lah. Nak buka lebih pada tu tak boleh. Okay. Dalam semayang, seluruh tubuh badannya kecuali muka dan 2 tapak tangan depan belakang. 2 tapak tangan ni depan belakang. Makna belakang ni bukan aurat juga ni. Perempuan ni belakang bukan aurat juga. Ada orang kita salah faham, dia ingat belakang, tapak tangan ingat tapak tangan ni. Memang sebut tapak tangan.
Tapi tapak tangan zahiran wa batinan, belakang dan depan. Masuk belaka. Ya ada jenis, kalau ingat kain kana dulu hok jenis gini tau. Ada hok atas tau. Saya dah tengok, ada tengok. Hok jenis kain kana dia bahagian tutup bahagian atas ni. Perlu tak? Tak perlu pun sebenarnya. Tak perlu pun. Sebab bahagian belakang ni bukan aurat. Bukan aurat. Mana? Lepas ni mungkin dia pakai baju tak boleh settle senang dulu. Jadi tadi dulu depan saku dia. Saku apa tu? Mungkin ada macam dari tutup tak kira. tutup sikit ke apa tu. Kalau tutup masa anggota sujud, syarat mesti terbuka ialah dahi je. Syarat mesti terbuka dahi. Hak lain kalau berlapik sah tapi makruh. Sikit tak ada masalah. Tutup sikit ada masalah. Faham tak? Tutup sikit dia tidak ada masalah. Dia tak tutup bongkar macam kira macam ni. Tali gitu tau. Tali gitu. Okey. Depan lelaki yang ajnabi, lelaki yang mana dia tak ada hubungan mahram. Hak tu seluruh tubuh badan dia. Seluruh tubuh badan. Hatta kalau ikut dalam mazhab kita, pandangan muktamad gitulah. Pandangan muktamad termasuklah muka dan dua tapak tangan. Cuma ada pandangan kedua. Dan ini disebut oleh Imam Bajuri dalam hasyiahnya. Boleh kita bertaklid pandangan kedua, mengatakan muka dan tapak tangan ni bukan aurat. Lebih-lebih lagi pada zaman-zaman mana orang puan ni keluar juga. Orang puan ni terlibat dalam urusan-urusan kerja dan seumpamanya. Okey. Dan kalau dengan suami, perempuan ni tak ada aurat lah. Tidak ada aurat dia. Okey. Habis. Jadi di sini dia kata dan sahaya perempuan dan sekalian tubuhnya jika perempuan dan khunsa. Khunsa macam mana? Hukum khunsa ni ialah orang yang mempunyai dua alat kelamin. Khunsa bila diitlaq, bila sebut khunsa ialah khunsa muskil. Khunsa muskil ni khunsa yang bermasalah, nama pun muskil. Yang tak boleh nak tentu berat identiti dia mana. Jantina ni berat belah mana. Laki dan puan sama berat. Kedua alat kelamin dia ada dan berfungsi kedua-duanya. Kalau tak berfungsi salah satu, tahulah makna hak tak berfungsi tu jantina, alat kelamin hak tak berfungsi tu, hak tu kita beratkan hak berfungsi lah. Nampak tak? Tapi kalau dua-dua berfungsi belaka, makna ni panggil khunsa muskil. Khunsa muskil. Jadi khunsa muskil dia hukum dia diihtiyat pada setiap perkara. Dalam bab aurat dia kena ambil belah mana? Ambil belah perempuan. Sebab orang puan kena tutup lebih. Nampak tak? Kena ambil belah perempuan. Okay. Lepas tu dia kata kena tutup sekalian tubuh jika perempuan dan khunsa yang merdeka yang lain daripada mukanya dan dua tapak tangannya. Dua tapak tangan depan dan belakang bukan aurat. Kaki aurat. Kemudian dia kata dengan suatu yang menutup dan menegah daripada dilihat warna kulitnya. Ni masuk kepada syarat tutup aurat ni. Tadi bahagian mana yang perlu tutup selesai dah. Sekarang ni syarat benda yang kita gunakan untuk tutup aurat. Pertama ialah mestilah dia menutup. Mana kalau tak cukup kain, kena cukupkan kain. Yang kedua, dia menghalang dapat dilihat warna kulit. Dia halang dapat dilihat warna kulit. Jadi ini ulama sebut kain itu la yakshif wala yashif. La yakshif wala yashif. Jangan dia terdedah dan jangan dia boleh dilihat. Yashif ni makna tembus boleh lihat. Maka hendaklah kain pakaian yang nak ditutup tu benda yang
menghalang daripada kita nampak warna kulit. Maknanya kain yang nipis sangat sehingga nampak warna kulit. Dah nampak kulit putih, kain putih, dah nampak. Andai kata letak benda hak berwarna bawah tu, nak tahu. Letaklah contoh benda hak kalang warna hitam ke, buk warna hitam ke, buku warna hitam, tengok nampak ke tak? Kalau katakanlah kain tu sama warna dengan kulit, kau nak nampak warna kan? Dah sama kan? Andai kata kulit warna lain ataupun letak benda yang warna lain di bawah tu, nampak ke tidak? Tembus ke tidak? Kalau nampak warna benda tadi, maka tak cukup syarat lagi. Tak cukup syarat lagi. Nampak dalam keadaan biasanya, bukan dengan suluh atau bawah cahaya terang. Hak tu tak syarat. Kalau kadang-kadang kain putih, dia tutup dah keadaan biasa, tak nampak. Tapi kalau bawah cahaya terang nampak, tu tak kira tu. Dikira dalam keadaan biasa tak nampak, sudah memadai, cukup syarat. Syarat tu telah cukup. Okey. Yang menutup dan menegah daripada dilihat warna. Jadi sini syarat dalam kitab-kitab fiqh dibincang, mesti benda tu benda yang tertutup lah. Tertutup. Tidak boleh, contohnya benda ni walaupun masalah ni jarang berlaku lah. Dia semayang dalam lubang atau dalam leger minyak tau. Dia tak ada pakaian. Dia semayang dalam leger minyak tau. Orang nampak tak? Tak nampak sah tak mayang? Boleh tak? Dia main leger tu, dia masuk dalam. Lepaslah aurat dia kan. Lepas dah aurat, orang tak nampak dah. Kan besi tu kan. Sah tak? Boleh? Tak boleh. Buat apa? Gerak so kira gerak tu kira syarat je, sebab dia bukan pakar. Faham tak? Dia syarat mesti benda pakaian ni pakar. Dia duduk dalam tu bukan pakar lagi. Kena duduk tubuh. Kena duduk tubuh. Dalam kitab sebut kalau orang tu semayang dalam khaymah dhayiqah. Kemah kan? Kalau kemah macam ni, kemah tu dia buat tubik kepala kat atas gini, bukan tak sah tak, sebab dia bukan pakar. Dia mesti memakai pakaian. Hak tadi dia duduk dalam tu tak boleh. Ataupun dia semayang dalam lubang, tak boleh tak? Pakaian tak ada, dia kena pakar. Okey. Hak tu syarat dalam semayang. Kalau luar semayang ditambah lagi, la yakshif wala yashif wala yasif. La yakshif wala yashif wala yasif. La yasif, jangan kalau ni luar semayang dalam keadaan biasa, depan ajnabiyah, depan orang-orang yang kita aurat kita kena jaga, jangan pakaian tu menampakkan bentuk tubuh. Dalam semayang tak syarat. Maknanya kalau seorang tu semayang pakai pakaian ketat, pakaian renang contohnya, tapi tak aurat lah. Tak aurat, pakaian renang, semayang dia sah. Semayang dia sah. Makruh lah, tapi semayang dia sah. Tapi luar tak boleh, haram. Kalau kat luar, pakaian yang menampakkan bentuk tubuh badan, ketat, sendak, dia kata saya tu tak aurat dah ni, tak aurat dah ni, lekat belaka dah ni. Tapi betul lah, syarat tu tak aurat tak sah tu. Dia menutup tapi tidak cukup syarat. Sebab apa? Sebab dia menampakkan bentuk badan. Okey. Jadi kalau di luar, perempuan ni disyaratkan lagi jangan menampakkan bentuk badan. Okey. Pada pihak atas dan keliling. Pada pihak atas dan keliling. Okey. Aurat ni kena tutup belah mana? Daripada atas dan keliling. Maknanya baju ni daripada bahagian atas ni jangan nampak aurat. Katakanlah bawah pusat dah, bawah pusat kan? Bawah pusat. Kalau baju ni bukaan tekak dia besar, nampak bawah, tak sah. Faham? Dia kena menutup tu, jangan nampak daripada atas dan keliling. Daripada atas dan keliling.
Atas dan keliling. Contoh kau ni orang pakai kain backup. Ni biasanya orang pakai kain backup tidak pakai baju. Pakai kain backup, badan besar sikit, jadi belakang tu ada lekuk sikit. Nampak tak? Lekuk. Jadi lekuk belakang ni kalau tengok ke atas nampak bawah. Nampak tak? Nampak bawah, nampak dalam aurat tu, nampak punggung. Punggung tu bawah pada pusat lagi. Tak sah semayang. Nampak? Jadi kena ikatlah sikit pun supaya jangan nampak tu. Kalau tidak, dia terdedah, terbuka tu, nampak belakang, nampak bahagian bawah pada aurat tu, maka tak sah semayang. Okey. Begitulah juga bahagian tepi ni. Tepi orang puang. Orang puang dia tak kacing. Terdedah nampak tangan ni aurat. Nampak tak? Makna ni nampak daripada bahagian tepi. Ni tak sah sembahyang dia. Jadi dia kena pastikan tertutup. Kalau pakai kain selesai lah. Pakai ni tutup tudung habis kan. Kalau jenis pakai yang baju kurung ke mana, boleh sah je, tapi kena bahagian ni kena ikat atau kena tutup sikit. Supaya dia tidak terdedah barang yang di bawah aurat tu. Jelas Daripada mana? Daripada atas dan keliling. Tiada pihak bawahnya. Tiada daripada pihak bawahnya. Mana bahagian bawah tak apa. Tu kain backup pakai. Tak? Kain backup pula pakai. Daripada bawah tak apa Ustaz. Ini pada bawah begini lah. Jadi kalau daripada katakanlah masa kita duduk ataupun sujud, masa sujud kaki belakang tu dia kira bawah. Dia bukan tepi yang dia kira bawah juga. Sebab dia pakai benda tu dia kira bahagian bawah. Walaupun masa kita sujud ataupun masa kita duduk. Masa tu imam tu orang syah belakang ni nampak. Dia kira bahagian bawah. Sebab itu daripada bawah. Hak ni disebut je lah dalam kitab-kitab Asyiah. Maka antaranya dalam Tarmasi dan seumpamanya dan Bushrul Karim, dia bukan aurat. Sebab dia kira keadaan tu bahagian bawah. Walaupun ketika duduk macam tepi, dah ia bukan tepi bawah tu. Dia kira masih bawah sebab pakaian tu dipakai daripada bawah. Jadi benda itu dikira bawah lagi. Walaupun kita duduk gitu, nampak tepi, dia bawah. Ini jelas disebut oleh Ba'isyan dalam Bushrul Karim. Jadi bukan aurat. Bukan aurat. Tapi kalau masih sujud Ustaz, kadang-kadang dia tak nampak ke? Orang tu kata bukan Kalau dah atas mana ni? Dia elok air ke tak? Bawa belakang nampak kat bawah. Nampak kat bawah. Dia panggil kat bawah, dia tak panggil kat tepi. Bila tu belakang, dia nampak kat imam lah. Dia nampak tu imam. Itu bila tu belakang, dia nampak tu imam depan. Dia di belakang. Bila tu belakang. Jadi jawapannya tak ada masalah. Masih tu pun ada banyak orang tanya tu. Jawabnya dia tidak dikira daripada tepi, yang dikira daripada bawah dia. Tu dalam tak pakai. Biasanya pakai suruh dalam kan. Suruh gerak dia mak cukup. Ya. Bawah cukup. Tak apa, tak pakai pun. Free lepas ni. Bebas, gaya bebas lepas ni. Tak payah pakai. Tak pakai tak apa. Pakai seluar ni sunat lain pula ni. Pakai seluar ni sunat lain pula. Dalam semayang ni pakai seluar sunat lain pula. Ada kelebihan. Nampak tak? Nak kabarnya kalau tak pakai pun tak apa. Sah dah. Sebab ia masih dikira nampak daripada bawah, bukan nampak daripada tepi. Dah orang pakai, boleh lah pakai. Dah salah lucu kan. Susah juga Ni pakai tak? Malam ni pakai sedekah. Masalah dia perhati orang. Rasa je. Okey. Jadi maknanya dia kira daripada bawah.
bukan daripada tepi tiada pihak bawahnya. Dan jikalau dengan lomo lumpur sekalipun, bagi yang tidak ada pakaian yang tidak ada pakaian, tak jumpa pakaian tak, maka tak ada arah lah. Kain apa nama ni, daun kayu pun tak ada, rupuk-rupuk kering pun tak ada. Jadi nak semayang macam mana? Ada lumpur, boleh ambil lumpur lomo kawasan aurat tu. Nampak tak? Lomo dengan lumpur. Dikira tutup aurat dengan lumpur tu. Ni kalau tak ada kain, tak ada kain-kain dan benda lain. Dan kalau tidak ada juga, boleh semayang dalam air yang keruh. Baju kita mandi tepi sungai, buanglah baju tepi tu. Bangun nak naik sungai, habis orang curi baju. Nak semayang, bukan nak semayang ada pakai pakaian, semayang dalam sungai. Main dalam sungai, keruhkan air sehingga air keruh, semayang dalam sungai. Biar tergelang bawah pada pusat dan ke bawah, boleh semayang dalam sungai. Lepas tu nak sujud rokok mana? Isyarat lah. Sujud rokok isyarat. Tak perlu selang. Tak perlu selang. Ada sains tu pergi maya dekat air terjun, pergi sujud dalam air. Kalau semayang tak agak lagi, semayang tak agak lagi lumpur. Ada lumpur lah. Ada lumpur tak? Daripada semayang dalam air lumpur ni. Kalau mayat tak darat lah molek lagi, sebab boleh sempurnakan rukun. Macam kiri banjir di itu lah. 2002 itu buat lumpur sebab jadi kena mana tak darat tu lebih pergerakan. Tak darat tu lebih molek lah, sebab boleh sempurnakan banyak pergerakan. Ya. Ni kalau tak ada lumpur, ya bukan semua tempat ada lumpur kan. Tempat tak ada lumpur, ada pasir, air boleh semayang dalam air yang keruh. Mayang air keruh, isyarat lah. Nak rokok, nak sujud tu isyarat lah. Maka lelaki je tak. Lelaki je. Sama je kalau ikutnya. Sama je. Masih waktu lelaki semayang, puan semayang. Semayang kok, sama je. Semayang air. Jadi semayang. Ya. Tapi ni benda hak jarang berlaku lah. Dia jarang berlaku, tak berlaku besar tu cara nak lumpur tak kan. Lumpur sawah kuat kan. Dia lama-lama lumpur dan tapi nampak betul dia, tak apa pula ustaz semayang. Tu kata dalam semayang ni dok syarat kena dok nampak betul. Maknanya kalau semayang pakai yang ketat, semayang sah juga. Lain kalau luar semayang depan orang lelaki yang bukan mahram, dia jangan nampak betul tubuh. Dalam semayang dia pakai baju mandi ni pun sah. Jikalau dengan lumpur sekali pun habis. Kemudian seterusnya syarat keempat. Kata pengarang rahimahullah, dan keempat, mengetahui ia akan kaifiat sembahyang seperti bahawa ada diketahui akan fardunya dan dibezakan dia daripada sunatnya. Bahkan jika ia i'tikadkan sekalian itu fardu atau setengahnya fardu dan setengahnya sunat, dan tiada dibezakan pada hal orang awam, dan tiada dikosakkan sunat yang difardunya, sahlah. Itu jawabnya. Sahlah sembahyangnya. Itu baru jawabnya. Okey. Sekarang ni masuk yang keempat, mengetahui kaifiat solat. Tahu kaifiat solat. Apa maksud tahu kaifiat solat? Mengetahui ia akan kaifiat sembahyang. Nak sembahyang ni tahu sembahyang, tidak lagi ni payahlah kita nak tasawuf berlakunya, kecuali orang baru masuk Islam. Baru masuk Islam pula. Dia maaflah mula-mula dalam masa nak belajar tu memang tak tahu. Ni tak tahu benda sembahyang je ikut dah. Tak boleh. Dia kena tahu sembahyang, kaifiat dia, bagaimana rukun dia, apa yang perlu dibuat, berapa rakaat,
Contoh seperti bahawa ada diketahui akan fardunya. Dia kena tahu mana hak sembahyang fardu, mana hak sunat. Mana rukun, mana yang bukan rukun. Jadi sembahyang fardu 5 waktu tu maklumlah. Dalam sembahyang tu mana hak fardu, mana yang wajib, dan mana yang sunat, dan dibezakan dia daripada sunatnya. Ni tak tahu kunut ni wajib ke tidak, Fatihah ni wajib ke tidak. Ni berat ni orang ni. Ni berat ni. Sebab tu kena mengaji juga buat sembahyang. Iktidal ni sunat ke wajib, tak tahu. Jadi kalau ikut orang begini, dia ni nak melakukan ibadat dalam keadaan dia tak tahu ibadat tu nak buat ke mana. Tu ulama kata tak sah. Kita nak buat ibadat sembahyang ni, kita nak tahu sembahyang ni kena buat apa, dan kita pergi sembahyang tu, kita hujum alal ibadah biduni ilm. Kita unggal, masa kita pergi unggal buat ibadat tanpa kita tahu, dah nak sah orang ni. Sebab itu kena tahu. Paling kurang kena tahu perbezaan. Tengok ni dia kata, nak jadi sah ni mana? Bahawa diketahui akan fardunya dan dibezakan dia daripada sunatnya. Kena beza hak mana fardu, hak mana sunat. Okey. Timbul soalan, orang yang tak kenal fardu sunat ni, kadang-kadang dia ingat semua tu fardu belaka. Mayang subuh kena baca kunut fardu ni, kalau tak baca kunut tak sah. Benda lagi, tahiyat awal ni kena duduk ni, kalau tak duduk ni tidak sah. Baca surah, Tok Imam nak baca surah ni, Tok Imam ni tak sah mayang. Dia duk ingat semua fardu belaka. Kadang-kadang dia salah. Hak fardu dia ingat sunat, hak sunat dia ingat fardu. Tengok dia kata, bahkan jika ia iktikadkan sekalian itu fardu, itu satu masalah. Keadaan pertama, orang tu dia tak tahu mana fardu, mana sunat. Dia pergi faham semua fardu belaka. Dia pergi yakin semua tu fardu belaka. Jawab dia belakang kat ni, sahlah sembahyang. Itu satu. Makna hak tadi, kalau dia iktikad semua amalan tu fardu belaka, sembahyang dia sah. Walaupun salah, hak sunat tak fardu, tapi dia pergi iktikad benda hak berat. Kalau ikut sunat tak buat apa, tapi iktikad wajib. Jadi ada masalah lah. Atau setengahnya fardu dan setengahnya sunat. Kata ada sembahyang ni, ada hak fardu, ada hak sunat, tapi kita tak tahu. Dia tak tahu tertentu. Maknanya adalah fardu tu, sunat tu ada, tapi dia tidak tahu secara tertentu, secara khusus. Dan dibezakan padahal orang awam. Padahal dia ini orang awam. Dia ni orang awam. Dan dibeza, dan tiada dibezakan tau. Ada tiada kan? Dan tiada dibezakan padahal orang awam. Dia ni orang awam. Ini juga disyaratkan bahawa orang yang dimaafkan ni ialah orang awam. Orang awam. Hak ni di sisi Imam Syekh Ramli. Mana syarat orang awam ni? Di sisi Ibnu Hajar, tidak syarat orang awam. Maknanya orang alim sekalipun, tapi payahlah kita nak tasawur orang alim tak tahu. Hak syarat makna kalau dia tak tahu beza, sah sembahyang dia. Kalau dia orang awam, itu di sisi Syekh Muhammad Ramli. Itu di sisi Syekh Muhammad Ramli. Di sisi Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, dan kita ambil hak Syekh Ibnu Hajar lah kebanyakannya. Di sisi Syekh Ibnu Hajar, hatta orang alim sekalipun, bukan orang awam pun sah juga. Makna selagi mana dia kata dan diiktikad sembahyang ni ada fardu, ada sunat, tapi saya tak tahu ada maka dan tiada dikosakkan, tak tahu tu, dan tiada dikosakkan sunat yang difardunya, dikosakkan sunat yang difardunya. Hak fardu jangan dikosak sunat dah. Kan dia tak boleh beza kan? Tak boleh beza. Dia kata secara umum ada fardu, ada sunat. Hak mana saya tak tahu. Tak apa. Jawabnya sahlah sembahyang. Jangan syarat, jangan dia tentu. Contoh dia kata, dia kata baca Fatihah. Baca Fatihah fardu. Dia pergi kosak sunat. Hak ni tak sah. Kalau dia salah fardu kata sunat, hak tu tidak sah.
asalnya fardu, sepatutnya fardu, dia pergi kosak sunat, ada sah. Kalau dia tak tahu, dia kata adalah fardu, ada sunat, tapi saya tak tahu mana sah, itu tak apa. Ataupun dia rasa dia i'tikad semua fardu belaka, tak apa juga. Jangan pergi salah yang wajib dia i'tikad sunat, itu yang tidak sah. Jadi dalam semua keadaan tadi, hukumnya sahlah sembahyangnya. Kemudian syarat kelima, suci daripada hadas besar dan kecil. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada nak tanya? Tak ada soalan? Ya? InsyaAllah. Sekadar tu sajalah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.